A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengail ikan di tepi kali, kali mengalir di tepi padi. Pilihan raya kampus kini kembali. Jalankan tanggungjawab anda sebagai pengundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Eko Campus 4.0 saya ucapkan kepada semua penonton-penonton yang sedang menyaksikan siaran langsung sesi sembang santai bersama ahli jawatankuasa Pilihan Raya Campus 2020. Jangan lupa untuk tekan butang like dan kongsikan siaran langsung ini kepada semua rakan-rakan anda, mahasiswa, mahasiswi UMS, agar lebih ramai boleh menyertai kita pada hari ini. Baiklah, hadirin hadirat sekalian, nama saya Muhammad Syahran bin Muhammad Jeffrey dan saya akan bertindak selaku moderator dalam sembang santai kita pada hari ini bersama ahli-ahli panel daripada Jawatankuasa Pelaksana Pilihan Raya Campus 2020. Dan dalam sembang santai pada hari ini, untuk makluman semua, kita akan berbicara, kita akan berbincang, kita akan mengupas dan kita akan mendengar perkongsian daripada panel-panel ini berkenaan dengan sebenarnya bagaimanakah Pilihan Raya Campus yang kini semakin hangat diwar-warkan dan juga dihebahkan kepada semua mahasiswa. Bagaimanakah pelaksanaannya, apakah latar belakang dan juga sejarahnya, apakah kepentingannya, semua kita akan kupas satu persatu melalui kupasan yang akan dilakukan oleh panel sebentar sahaja lagi. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian, sebelum itu saya akan memulakan dengan memperkenalkan terlebih dahulu siapakah panel-panel yang telah pun kami jemput untuk bersama-sama kita dalam sembang santai ini. Panel yang pertama ialah saudari Tri Norah Hafiza binti Sawir, merupakan pengerusi EJK Pelaksana Pilihan Raya Campus UMS 2020. Dan panel yang kedua ialah saudari Maslina binti Saibah, iaitu timbalan pengerusi EJK Pilihan Raya Campus 2020. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah forum kita pada hari ini akan berlangsung? Macam manakah sembang santai kita hari ini akan berlangsung? Saya akan pecahkan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah soalan-soalan secara umum yang akan saya tujukan kepada ahli-ahli panel kita. Secara umum sahaja, barulah akan masuk setelah habis panel yang kedua akan memulakan bagaimanakah perincian, secara terperinci bagaimanakah pelaksanaan, apakah elemen-elemen penting dan apakah sebenarnya yang perlu dititik beratkan sama ada oleh calon ataupun pengundi dalam PRK Campus kali ini. Dan penutupan kepada sesi sembang santai kita akan menilai dan mendengar rumusan daripada kedua-dua panel yang akan memberikan sedikit rumusan berkenaan apa yang telah mereka kongsikan. Oleh itu, saudara-saudari sekalian, saya ingatkan sekali lagi jangan lupa untuk like dan juga kongsikan. Kerana sebentar lagi kita akan mulakan sesi pertanyaan kepada panel-panel kita. Kongsikan kepada semua grup-grup WhatsApp anda, grup-grup fakulti anda, kongsikan agar lebih ramai boleh nampak dan juga bersama-sama kita dalam siaran langsung pada hari ini. Baiklah saudara-saudari sekalian, apabila kita berbicara tentang pilihan raya kampus, sebenarnya pilihan raya kampus ini merupakan satu keadaan ataupun satu proses yang sangat signifikan kepada semua mahasiswa. Dan di sinilah sebenarnya pilihan raya kampus ini mengangkat hak mahasiswa itu sebagai pengundi memilih pemimpin mereka untuk mendepankan suara-suara dan keinginan mahasiswa sepanjang berada di universiti ini. Dan sebab itulah, sebelum kita bergerak dengan lebih dalam, saya ingin tanyakan soalan kepada panel yang pertama. Soalannya secara mudahnya, sebenarnya bagaimanakah, apakah latar belakang pilihan raya kampus ini, khususnya di Universiti Malaysia Sabah, dan sebenarnya apakah perbezaan antara PRK sebelum ini dan juga PRK sekarang? Saya jemput panel yang pertama, saudari Tri Norah Hafiza. Okey, terima kasih saudara Syahiran. Soalannya berkaitan dengan apakah perbezaan pilihan raya kampus pada sesi dahulu dengan sesi sekarang. Okey, seperti yang kita lihat, sangat banyak perbezaan daripada segi pengurusan dan sebagainya. Untuk sesi yang sekarang ni seperti berkaitan dengan pindaan kepada peraturan pilihan raya pada tahun 2020, iaitu pilihan raya kampus ini dikendalikan sepenuhnya oleh
pelajar, iaitu pelajar Universiti Malaysia Sabah sendiri, dan ketika dahulu dia dikendalikan oleh pegawai dan sebagainya. Tetapi kita mengedepankan peranan pelajar dalam pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar ataupun Majlis Kepemimpinan Pelajar ini, kita kedepankan suara-suara mahasiswa dan sebagainya. Jadi pelaksanaan kali ini dikendalikan sepenuhnya oleh pelajar dari pelaksanaan dari awal sehingga akhir, manakala bantahan juga dikendalikan oleh pelajar itu sendiri. Kalau perbezaan dari dulu hingga sekarang, seperti yang kita lihat dari segi teknologi lah yang kita gunakan sekarang, dengan keadaan sekarang ini iaitu PKP dan sebagainya, mungkin kita mengambil inisiatif untuk menjalankan pilihan raya ini melalui atas talian online lah. Jadi seperti yang kita lihat sekarang ni, pilihan raya kampus ini dikendalikan sepenuhnya atas talian online. Jadi dari start penamaan calon, pembuangan undi sehinggalah pengumuman peratusan pengundian pun akan dilaksanakan secara atas talian. Jadi mahasiswa dan mahasiswi semua di luar tiada halangan lagi untuk menjalankan pengundian, sebab kami daripada pihak pilihan raya sudah mewar-warkan lebih awal lagi berkaitan dengan pengambilan jawatan kuasa dan sebagainya. Mungkin ada soalan di luar sana berkaitan dengan bagaimana jawatan kuasa ini ditubuhkan. Untuk pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi di luar, jawatan kuasa ini bukan ditubuhkanlah, maksud saya pencarian ahli jawatan kuasa pilihan raya ini pada awal tahun 2020, iaitu pada bulan Mac. Saya telah melihatlah hebahan berkaitan dengan pengambilan jawatan kuasa ini, tetapi dia ada syarat-syarat untuk menyertainya, iaitu daripada badan-badan kelab dan persatuan universiti ataupun persatuan mahasiswa dari segi fakulti dan sebagainya. Jadi di situ sudah dijalankan pengambilan lah melalui sesi temu bual dan sebagainya. Tetapi seperti yang kita rancang, seperti yang kita tahulah, manusia hanya mampu merancang, tetapi Tuhan yang menentukan. Kita sudah merancang untuk menjalankan pilihan raya ini pada bulan April tahun ini, tetapi keadaan tidak mengizinkan sehingga kita tidak dapat melaksanakannya. Terpaksa dari kami pelaksana sendiri terpaksa mengambil inisiatif untuk menangguhkan sementara. Selepas itu kami bercadang, dari pelaksana kami sendiri bercadang untuk melaksanakannya pada bulan November. Seperti yang dirancang lagi, kita tidak dapat melaksanakannya kerana PKPB dilaksanakan di Sabah akibat peningkatan kes COVID-19. Seperti gitulah. Jadi mengambil kira juga situasi semasa dengan keadaan caretaker yang sekarang ini sudah akan menamatkan sesi pengajian mereka, dan mengambil kira juga sesi keadaan mahasiswa yang sekarang yang mereka sangat memerlukan pemimpin untuk menyuarakan suara-suara mereka dan sebagainya. Jadi kami daripada pelaksana terpaksa berbesar hati untuk membantu, untuk mencari dan melaksanakan dengan segera. Dan setelah kami berbincang bersama pihak JTMK berkaitan dengan kesetiaan sistem, maafkan saya, dan mereka juga berlapang dada untuk membantu, menyediakan dan sebagainya. Jadi bagi kami di pelaksana tiada halangan untuk melaksanakannya, dan ini juga sebagai salah satu kami punya inisiatif lah untuk mencari dengan segera pemimpin-pemimpin kita yang baru. Berkaitan dengan berapa orang yang terlibat di dalam jawatan kuasa pelaksana ini adalah seramai 62 orang, iaitu bersama dengan sukarelawan, Majlis Tertinggi dan Majlis Eksekutif daripada kampus Induk Kota Kinabalu, kampus Labuan dan kampus Sendakan. Jadi yang ada di kampus Induk dan tengah bergerak kerja secara fizikal adalah seramai 20 orang, termasuk jawatan kuasa bantahan, dan selebihnya berada di kediaman masing-masing. Di sinilah kita menggunakan teknologi-teknologi yang ada untuk berhubung dan melakukan gerak kerja secara atas talian sahaja. Jadi saya berasa banggalah sebab jawatan kuasa saya, orang cakap dorang mampu bekerja dengan assignment yang sekarang banyak diperkatakan oleh student dan sebagainya.
tetapi mereka menerima tanggungjawab ini dengan sepenuh hati. Jadi kami di Jawatan Kuasa Pelaksana sangat berharap keterlibatan student atau mahasiswa untuk mengundi ini adalah sangat penting begitu. Maksudnya tolong hargai kami di sini dengan cara mereka menjalankan pengundian. Itu sudah cukup untuk menjelaslah semua titik berat, titik lelah kita untuk bekerja begitu. Mungkin itu sahaja. Maaf kalau tidak menjawab soalan. Jadi kita sudah mendengar bagaimana sebenarnya pelaksanaan PRK ini sudah pun dirancang dengan lebih awal, bermula daripada bulan April, bulan yang pertama menjadi pemilihan. Kemudian tidak dapat dilakukan disebabkan kekangan PKP dan juga kemudian kepada bulan November dan tidak juga dapat dijalankan, dan inilah sekaranglah masanya 18 Disember nanti adalah tarikh untuk anda sama-sama turun mengundi bagi memastikan pilihan raya kali ini kita dapat untuk pilih pemimpin yang betul-betul boleh untuk memimpin kita semua mahasiswa. Baiklah, untuk soalan kepada panel yang kedua, mungkin kepada pelajar tahun 1 ataupun pelajar tahun 2 Universiti Malaysia Sabah yang masih belum ada pengalaman dan juga tidak mendapat exposure kepada bagaimanakah pengundian ataupun PRK ini berjalan, dan mungkin mereka kurang faham tentang sebenarnya apakah kepentingan PRK ini kepada mereka disebabkan mereka tidak pernah ada pengalaman untuk bersama terlibat dalam PRK ini. Jadi soalan saya kepada panel yang kedua, sebenarnya apakah kepentingan pilihan raya kampus yang telah kita rancang ini, yang akan kita jalankan ini kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Sabah? Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Jadi untuk menjawab soalan daripada saudara Syahiran tadi sebagai moderator kita pada hari ini, dia mengatakan apakah kepentingan pilihan raya kampus yang akan dijalankan di UMS ini kepada mahasiswa sendiri. Betul kan saya jika salah, saudara moderator? Jadi kita ambil kira fungsi Majlis Perwakilan itu sendirilah. Mereka ini merupakan badan kepimpinan yang akan menerajui seluruh organisasi yang terdapat di Universiti Malaysia Sabah. Jadi bila kita sebut tentang badan kepimpinan itu sendiri, kita kena tengok balik apa sebenarnya fungsi mereka itulah sebagai Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi kita ambil jadi salah satunya lah mereka ni selain daripada menjalankan aktiviti untuk agar mahasiswa ni selain untuk lagi aktif, bergiat aktif di universiti sendiri, salah satunya mereka ini merupakan wakil suara-suara mahasiswa untuk menyuarakan pendapat bagi memastikan kebajikan mahasiswa itu terjaga. Jadi persoalannya, andai kata kita ini tersilap memilih pemimpin, jadi adakah kebajikan mahasiswa itu sendiri terjaga? Jadi dengan adanya pelaksanaan pilihan raya kampus ini, kita pun mengambil kira suara-suara mahasiswa lah, khususnya pelajar tahun 1, tahun 2, yang sekarang ni mereka pun tidak tahu ataupun tidak merasahi kehangatan pilihan raya kampus sendiri. Mungkin berdasarkan saudari Tri katakan sebentar tadi, perbezaan pilihan raya kampus yang dahulu dan kini itu sangat berbeza. Jika sebelum ini diadakan secara fizikal, namun dengan keadaan pandemik pada ketiga ini, kita terpaksa menjalankan pilihan raya kampus ini secara dalam talian. Dan sebenarnya proses pada kali ini adalah lebih mudah, lebih senang agar mahasiswa itu sendiri untuk tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi pada 18 Disember ini untuk memilih sebenarnya siapa pemimpin yang sebenarnya layak untuk menjaga kebajikan kita semualah sebagai mahasiswa. Jadi kiranya penutup kepada kepentingan itu sendirilah, kiranya mahasiswa itu sendiri perlu rasa bertanggung jawab untuk memilih pemimpin agar kiranya kebajikan kita ni sendiri terjagalah. Kalau saya ulang kembalilah, jika salah memilih pemimpin, jika salah mengundi, maka salahlah pemimpin yang akan menerajui kita. Jadi dengan tunaikan tanggung jawab sebagai mengundi pada 18 Disember ini agar kebajikan kita bersama ni terjagalah. Jadi itu saja jawaban saya untuk soalan daripada moderator. Terima kasih kepada panel kedua. Jadi sebagai ringkasan umum kepada bagaimanakah kepentingan PRK itu sendiri, inilah sebenarnya langkah pertama untuk kita, masa depan kita di universiti ini, inilah langkah pertamanya, yaitu dengan memilih
pemimpin yang betul sebagai orang yang menerajui dan menyuarakan semua kepentingan dan kebajikan mahasiswa. Dan sebab itulah pada semua mahasiswa-mahasiswi UMS, tunaikan tanggungjawab anda itu dengan memilih pemimpin yang betul demi kemaslahatan kita semua. Baiklah, kepada saudara dan saudari sekalian, kita sudah tamat untuk sesi pertama sembang santai bersama AJK Pelaksana PRK UMS 2020. Kita akan masuk kepada sesi yang kedua, iaitu satu sesi yang lebih terperinci sebenarnya, bagaimanakah, apakah dan bilakah sebenarnya tarikh-tarikh penting pelaksanaannya untuk PRK UMS bagi tahun 2020 ini. Jadi soalan saya untuk panel yang pertama, Saudari Tre. Sebenarnya apakah pelaksanaan pilihan raya kampus 2020 ini mengikut keadaan sekarang, dan juga apakah tarikh-tarikh penting ataupun elemen-elemen penting yang perlu diketahui sama ada oleh calon-calon yang bakal bertanding ataupun kepada mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaysia Sabah secara umumnya. Dipersilakan. Okey, terima kasih soalan tersebut. Soalan dia adalah apakah kriteria-kriteria yang perlu dipatuhi oleh calon dan tarikh-tarikh penting bagi pelaksanaan pilihan raya. Okey, untuk pengetahuan semua student mahasiswa-mahasiswi UMS, hari ini jam 7 pagi tadi adalah bermula penjualan borang bagi pencalonan. Jadi mahasiswa-mahasiswi yang ingin mencalonkan diri bolehlah memberi borang-borang pencalonan jika rasa layak dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Tiada masalah untuk mereka membeli borang-borang tersebut. Dan sehingga hari ini, sehingga jam 7 pagi hari ini sehingga jam 12 tengah hari pada 9 hari bulan ini adalah tarikh penjualan borang. Jadi mahasiswa-mahasiswi boleh membeli borang-borang pencalonan tersebut. Jika terdapat sebarang masalah ataupun persoalan-persoalan berkaitan dengan pembelian borang, boleh hubungi kami di Jawatan Kuasa Pelaksana berkaitan dengan pembelian borang pencalonan lah. Jika ada kekeliruan terutama sekali dengan kaedah-kaedah yang digunakan sekarang. Seterusnya adalah berkaitan dengan tarikh-tarikh penting kepada pelaksanaan pilihan raya ini adalah bermula 14 Disember ialah penamaan calon bagi calon-calon yang akan bertanding lah. Jadi 14 Disember tu dia akan ada jam-jam bagi setiap proses. Mungkin saya boleh sebutkan proses-proses dia. Okey, daripada 14 Disember itu bermula jam 8 pagi, betulkan saya jika saya silap ya. Jam 8 pagi ada sehingga jam 11 pagi adalah proses pengantaran borang-borang pencalonan. Tadi pagi saya menerima banyak pertanyaan lah berkaitan dengan pembelian borang. Adakah pembelian borang ini adalah proses penamaan calon? Sebenarnya tidak. Proses pembelian borang ini adalah di mana pelajar hanya perlu mengisi Google Form yang kita sediakan, iaitu daripada pelaksana sediakan Google Form tersebut. Kamu boleh mengisi Google Form tersebut dan memenuhi dulu syarat pertama lah, maksudnya kriteria pertama iaitu calon perlu mengisi nama, matric number, nama pencadang dan penyokong atau dengan CGPA terkini. Selepas itu membuat pembayaran pembelian borang dan sebagainya lah. Pada 14 Disember itu baru kamu akan menghantar borang-borang pencalonan tersebut. Ini untuk kepada persoalan-persoalan yang telah diajukan kepada saya. Jadi mungkin ada rakan-rakan kita yang sedang menonton sekarang ini yang masih bertanya-tanya, sekarang ini pembelian borangkah ataupun sesi penamaan calon? Sebenarnya tidak. Sekarang kita hanya buka untuk sesi penjualan borang sahaja. Calon yang berminat boleh membeli jika ingin melihat apakah kriteria yang ingin dipenuhi dan sebagainya. Jika ada niat tu teruskan begitu. Beli sahaja dulu. Jika ada persoalan sila hubungi kami dengan segera. Jangan biarkan diri anda dengan persoalan-persoalan yang ada. Jadi tanya kami boleh menjawab dengan sepenuh hati. Selepas itu pada 14 hari bulan baru kami akan membuat penamaan calon. Jam 8 hingga 11 pagi ialah proses pengantaran borang-borang calon. Manakala jam 11 hingga jam 2
kita akan membuat sesi pengesahan calon di mana kita akan melihat sama ada calon itu betul-betul disokong oleh pencadang dan penyokong mereka, manakala adakah betul-betul pencadang dan penyokong mereka adalah mahasiswa yang berdaftar di bawah Universiti Malaysia Sabah dan sebagainya. Manakala jam 2 sehingga jam 4 petang adalah proses bantahan kepada calon-calon yang akan bertanding. Proses bantahan ini mengambil masa 2 jam, iaitu 1 jam pertama adalah proses bantahan dan 1 jam kedua adalah proses rayuan. Jam 5 petang pada 14 Disember tersebut, kami akan mengumumkan calon-calon yang layak bertanding dari kerusi fakulti maupun umum. Jadi di sinilah kita akan lihat mana calon kita yang akan bertanding dan sebagainya. Manakala pada 15 hingga 17 hari bulan adalah proses berkempen bagi calon-calon yang layak bertanding lah. Proses berkempen ini juga kami telah menyediakan platform untuk calon-calon yang akan bertanding sesuai dengan perbincangan kami kepada PM-PM fakulti ataupun dengan pelaksana sendiri. Kami akan membantu calon untuk berkempen, tetapi kreativiti calon itu sendiri juga sangat dititik beratkanlah. Jadi bukan saja calon dia hanya mengharapkan daripada pelaksana untuk menyediakan platform, tapi kami juga mengambil kira kepada kreativiti calon untuk berkempen, untuk mensuarakan mereka punya manifesto dan sebagainya. Jadi mungkin ada yang bertanya di luar sana, bagaimanakah kaedah berkempen yang kita sediakan? Okey, daripada kami sendiri di pelaksana, kami menyediakan mensarankan kepada calon jika calon berbesar hati untuk bekerjasama. Pertama sekali adalah pada hari pertama berkempen jam malam, sebab kita mengambil kira kepada masa-masa pelajar ini yang banyak masa yang masa luang pada waktu malam. Jadi kita akan membuat rapat umum pada malam hari pada 15 hari bulan dan akan dikeluarkanlah jadual-jadual untuk berkempen dan sebagainya. Rapat umum tu hanya dalam atas talian dan sebagainya. Manakala pada hari kedua untuk berkempen itu juga adalah sesi rapat umum untuk calon-calon umum lah. Manakala calon-calon fakulti juga akan dibantu oleh PM-PM fakulti untuk mempromosikan calon-calon yang bertanding. Manakala 18 hari bulan, betul kan saya? 18 hari bulan adalah sesi pembuangan undi. Di sinilah kita sebagai mahasiswa-mahasiswi Universiti Malaysia Sabah menjalankan tanggungjawab kita sebagai mahasiswa, memilih pemimpin-pemimpin kita, bukan hanya bercakap, tapi inilah masanya untuk kita mengeluarkan semua kita punya pendapat dan sebagainya. Pilihlah pemimpin yang kamu rasa mampu menyuarakan pendapat kamu, mampu menyuarakan kamu punya apa yang kamu inginkan, perubahan-perubahan yang sekarang ini perlu dilakukan oleh kita sebagai mahasiswa ataupun apa yang kebajikan-kebajikan yang perlu disuarakan. Inilah masa untuk mahasiswa-mahasiswi memilih pemimpin. Seperti kata saudari Maslina, salah pemimpin salahlah segala-galanya. Jadi cuba untuk memilih pemimpin yang betul-betul berjiwa mahasiswa dan sebagainya. Mungkin soalan saudara moderator saya sudah. Okey. Terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama atas penerangan terperinci. Sebenarnya tarikh-tarikh penting ini bilakah sebenarnya mahasiswa dan mahasiswa UMS tunaikan tanggungjawab dan apakah sebenarnya proses-proses penting sebelum ke arah 18 hari bulan iaitu pembuangan undi. Baiklah, untuk soalan kepada panel yang kedua, soalan saya adalah berkaitan dengan satu elemen yang saya rasa sangat signifikan dalam pilihan raya kampus pada kali ini, iaitu berkaitan dengan kempen calon. Jadi di pihak Jawatankuasa Pelaksana, sebenarnya apakah mekanisme secara terperinci berkaitan dengan kempen calon-calon yang bakal bertanding ini? Dipersilakan. Untuk menjawab soalan daripada saudara moderator, saya ambil kiranya tadi saudari Tri telah mengatakan sedikit tentang kempen tu bila pelaksanaannya. Jadi kempen ini akan dilaksanakan pada 15 hingga 17 Disember ini, di mana kiranya kita di Jawatankuasa Pelaksana ini akan memberikan platform kepada calon-calon umum, calon fakulti
untuk mereka menyuarakan pendapat matlamat dorang kenapa mereka layak untuk dipilih sebagai Majlis Perwakilan Pelajar itu sendiri. Jadi jadual-jadual kempen itu akan dikeluarkan melalui page rasmi kami, yaitu Jawatan Kuasa Pilihan Raya Kampus Universiti Malaysia Sabah, di mana pada hari pertama, yaitu 15 Disember itu, rapat umum akan diadakan untuk Fakulti Pertanian Lestari, Sandakan dan Kampus Antarabangsa Labuan. Jadi selepas itu hari seterusnya adalah rapat umum untuk calon umum bagi Kampus Induk Kota Kinabalu. Jadi platform yang kami akan gunakan adalah melalui laman rasmi page kami sendiri, yaitu Jawatan Kuasa Pilihan Raya Kampus, dan kiranya kami akan buat live streaming di page kami agar mahasiswa sendiri boleh melihat, boleh mendengar dan menyuarakan pendapat mereka sendiri melalui komen, ruangan komen yang tersedia. Apabila mahasiswa ataupun calon umum yang bertanding ini, yang layak bertanding, menyuarakan pendapat ataupun matlamat mereka untuk menjadi salah seorang Majlis Perwakilan Pelajar lah. Di mana seperti yang saya titik beratkan sebentar tadi, Majlis Perwakilan Pelajar itu besar tanggung jawabnya, besar amanah yang perlu dipikul. Seramai 17 mahasiswa Universiti Malaysia Sabah ini, 17.000 mahasiswa Universiti Malaysia Sabah ini perlu dijaga kebajikannya. Mereka inilah yang memegang kiranya wakil badan kepimpinan yang menyuarakan pendapat mahasiswa itu sendirilah. Jadi kiranya walaupun kita berada dalam situasi sekarang, pandemik COVID-19 ini, kita masih boleh merasai kehangatan berkempen ini. Jadi kita masih boleh, kiranya mahasiswa itu pun jelas akan dan maklum akan manifesto yang akan disampaikan oleh calon-calon yang akan bertanding. Jadi tidak masalah lah kiranya walaupun pilihan raya kampus ini diadakan secara sepenuhnya secara dalam talian lah. Jadi mohon kepada mahasiswa itu sendiri dalam memilih pemimpin, lihatlah apa manifesto yang ingin disampaikan. Mana tahu itu merupakan salah satu cara, kan betul kan saudara? Moderator, salah satu cara bagaimana mahasiswa itu mahu memilih pemimpin itu sendiri. Itu saja jawaban saya, saudara moderator. Terima kasih kepada panel yang kedua atas kupasan tentang bagaimanakah sebenarnya kempen-kempen ini, apakah kaedahnya dan apakah kesannya, apakah implikasinya, dan bagaimanakah ia boleh menarik perhatian mahasiswa-mahasiswa lain untuk bersama-sama terlibat dalam pilihan raya kampus kali ini. Jadi sebelum kita kepada sesi soal jawab, saya minta untuk setiap panel untuk memberikan sedikit rumusan. Sebelum saya rumuskan secara keseluruhan apakah perbincangan kita pada hari ini. Jadi saya buka untuk panel yang pertama sedikit rumusan tentang perbincangan kita. Okey, dan saya mungkin akan bagi rumusan secara keseluruhan lah bagi kepada semua persoalan kita hari ini adalah kali ini pilihan raya kampus telah dilaksanakan oleh mahasiswa itu sendiri dan kami daripada Jawatan Kuasa Pelaksana juga sangat-sangat mengharapkan student untuk mahasiswa menjalankan tanggungjawab mereka. Tidak lama, mungkin kurang daripada 1 minit sahaja untuk kamu menjalankan pengundian. Jadi 1 minit itu menentukan pemimpin kita di masa hadapan lah begitu. Jadi harapan saya kepada mahasiswa-mahasiswi di luar sana, jika kamu rasa kamu tiada internet yang bagus dan sebagainya, jangan jadikan alasan lah. Jadi kami daripada pelaksana telah memberikan berita lebih awal lagi dan sebagainya. Jadi jalankan tanggungjawab dan sebagainya. Kami sangat-sangat mengharapkan kepada pelajar-pelajar di luar sana untuk menjalankan tanggungjawab itu dan berikanlah sokongan sepenuhnya kepada pelaksana untuk memilih, untuk cuba untuk membantu memilih pemimpin-pemimpin Universiti Malaysia Sabah yang akan datang. Terima kasih kepada panel yang pertama. Kemudian untuk panel yang kedua, berikan sedikit rumusan tentang perbincangan kita. Kalau secara keseluruhannya sendiri, pihak saudari Tre sendiri pun sudah katakan tentang proses bagaimana pelaksanaan pilihan raya kampus pada kali ini, apa implikasinya, kesannya, kenapa sebenarnya pilihan raya kampus ini perlu dilaksanakan. Jadi kalau daripada diri saya sendiri, adalah satu tanggung jawab bagi mahasiswa untuk memilih pemimpin,
untuk mengundi dan menentukan siapa sebenarnya Majlis Perwakilan Pelajar yang akan menerjui Badan Kepimpinan Universiti Malaysia Sabah lah. Jadi bagi saya untuk masalah-masalah yang bakal dihadapi, situasi seperti masalah internet, dan sebagainya. itu semua kami sudah ambil kira, dan waktu kiranya ada inisiatif untuk membantu mahasiswa agar masih menunaikan tanggung jawab sebagai pengundi pada kali ini. Jadi harapan saya sebagai mahasiswa sendiri, saya menyuruh kepada semua rakan-rakan, kepada semua mahasiswa, tidak kira sama ada dia pelajar tahun 1, pelajar tahun dan seterusnya, dan tahun akhir sendiri, walaupun kita sudah berada di tahun akhir nih, kebajikan kita sebagai mahasiswa ini masih perlu dijaga. Jadi dengan adanya pelaksanaan pilihan raya kampus nih, saya menyuruh rakan-rakan semua agar turun mengundi secara dalam talian, agar kita dapat memilih pemimpin yang benar-benar mampu menjaga badan kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar itu sendiri. Ya, itu saja. Terima kasih kepada panel pertama dan panel kedua atas kupasan serta rumusan yang telah pun diberikan berkaitan dengan pilihan raya kampus Universiti Malaysia Sabah bagi tahun 2020. Saya akan teruskan kepada sesi soal jawab. Jadi saya akan pilih beberapa soalan daripada ruangan komen yang telah pun menonton siaran langsung pada hari ini. Jadi saya buka kepada mana-mana panel yang ingin menjawab, boleh menjawab ya. Jadi untuk soalan yang pertama, soalannya adalah apakah yang berbeza antara PRK kali ini dengan tahun lepas selain diuruskan oleh mahasiswa? Apakah sebenarnya perbezaannya? Mungkin seperti yang saya bincangkan tadi lah, perbezaan dia sangat banyak. Terutama sekali adalah proses pelaksanaan itu sendiri, iaitu pelaksanaan itu digunakan atas talian, menggunakan sepenuhnya atas talian, manakala proses selain daripada proses pelaksanaan itu dijalankan oleh pelajar itu sendiri, dan mungkin dia mungkin lebih teluslah sebab pelajar sendiri akan mengendalikan proses daripada pendamaan calon, daripada pembuangan undi dan sebagainya. Jadi daripada proses-proses itu memang sangat berbeza, dan kami pun ada membuat membuat perubahan sedikit daripada peraturan pilihan raya sebelum ini, yang mana peraturan sebelum ini dikendalikan oleh pegawai-pegawai yang diberi amanah tetapi sepenuhnya dikendalikan oleh pelajar. Itu merupakan apa yang pelajar inginkan selama ini, iaitu pelaksanaan pilihan raya kampus ini dijalankan sepenuhnya oleh pelajar itu sendiri. Jadi kami daripada pihak pelaksana pilihan raya kampus memberi keyakinan kepada calon-calon pelajar-pelajar di luar sana bahawa seluruh ahli jawatan kuasa pelaksana pilihan raya adalah bersifat telus dan tidak berpihak ke mana-mana, bermana-mana pihak, sama ada dari segi pegawai ataupun calon-calon ataupun mahasiswa. Kami mencuba untuk menetralkan diri untuk tidak mendengar ataupun cuba menghasuti kami mana-mana ahli jawatan kuasa kami. Jadi memang sangat berbezalah daripada yang dulu hingga yang sekarang begitu. Yang dulu mungkin mereka dilaksanakan di atas dalam talian juga, tetapi masih dikendalikan oleh pegawai dan sebagainya. Tetapi kali ini memang dikendalikan sepenuhnya oleh pelajar-pelajar Universiti Malaysia Sabah lah. Okey, terima kasih kepada panel pertama. Kemudian ada soalan yang kedua, iaitu apakah sebenarnya inisiatif yang telah pun dibuat untuk mendapatkan input daripada mahasiswa berkaitan dengan PRK, sama ada mungkin hebahan sebelum ini ataupun untuk mendapatkan input mereka lah, Google Form ke tinjauan ke apa-apa, boleh dibincangkan. Untuk menjawab soalan kiranya mahasiswa yang menonton live pada hari ini, terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini untuk mendengarkan dengan lebih jelas apa sebenarnya bagaimana proses pelaksanaan pilihan raya kampus itu sendiri. Jika kita menjawab persoalan daripada penonton tersebut, sebenarnya daripada pihak jawatan kuasa pelaksana sendiri telah mengeluarkan satu Google Form sebagai tinjauan sama ada mahasiswa itu sendiri bersediakah untuk menjalankan pilihan raya kampus ini. Adakah bagaimana sebenarnya platform ataupun kiranya kaedah yang baguslah untuk dilaksanakan pilihan raya kampus ini. Jadi majoriti mahasiswa di mana peratusnya 90% ke atas memilih agar
pilihan raya kampus ini dilaksanakan, dan kami juga telah menyediakan kiranya kaedah sama ada setujukah mahasiswa ini andai kata di pilihan raya kampus ini dilaksanakan secara dalam talian dan peratus memilih vote ataupun kaedah tersebut adalah tinggi. Jadi oleh sebab itulah kami daripada pihak kami sendiri pun mengambil kira suara-suara mahasiswa dan mengambil kira juga dan keadaan situasi sekarang. Jadi maka terjadilah pilihan raya kampus Universiti Malaysia Sabah ini yang bakal diadakan pada 14 Disember hingga 19 Disember ini. Terima kasih kepada para panel atas kesudian untuk menjawab soalan-soalan yang dilontarkan oleh penonton-penonton kita. Jadi untuk sebagai rumusan kesimpulan kepada perbincangan kita pada hari ini, pilihan raya kampus inilah sebenarnya yang akan menentukan bagaimanakah keadaan selepas ini kepada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Malaysia Sabah. Dan saya yakin di bahagian AJK pelaksana akan melaksanakan perkara yang terbaik untuk memastikan proses dan juga pemilihan kali ini lebih lancar dan juga memudahkan kepada semua pihak yang memegang taruh dalam pengundian Majlis Ahli Perhubungan Pelajar bagi sesi kali ini. Dan akhir kalam, saya ucapkan terima kasih kepada ahli panel kerana kesudian untuk bersama-sama dalam live kita pada hari ini secara langsung kita, dan juga kepada penonton-penonton yang sudi untuk meluangkan sedikit masa bersama untuk menilai dan juga mendengar bagaimanakah perkongsian daripada AJK Pelaksana berkaitan dengan pilihan raya kampus kita pada hari ini. Dan juga saya ucapkan tahniah kepada AJK Pelaksana untuk dan good luck. Semoga berjaya dipermudahkan segala urusan bagi memastikan kelancaran dan juga kelancaran pemilihan Majlis Perhubungan Pelajar kita yang baharu. Dengan itu, saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang sudi untuk bersama-sama kita. Saya ucapkan stay safe, jaga diri, COVID-19 masih ada bersama kita. Janganlah keluar-keluar kalau tidak diperlukan, ada urusan keperluan yang tidak penting. Stay safe, stay at home. Sama-sama kita membendung penularan COVID-19 ini, dan jangan lupa jalankan tanggungjawab anda sebagai pengundi 18 hari bulan nanti. Dengan itu sekian saja daripada kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat.